Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi nikmat iman dan Islam, dan juga masih lagi memberi nikmat kesihatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita mampu untuk mengerjakan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petang adik mari mikir nak mari kedok. Baca pun rasa macam anak rumah je. Kena hujang aku malang. Tapi duk mikir-mikir minggu lepas tak mari dah. Tak. Orang rumah pun tanya, dia nak pergi tak ni? Apalah, kita pergilah kehir sekejap insya-Allah. Tak. Mudah-mudahan nikmat yang ada pada kita semua ni, tak, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan alhamdulillah juga kita dan kebanyakan umat Islam, majoritinya dan semua umat Islam menyambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni habis lagi Rabiul Awal. Habis lagi meh. Jadi ala kulihannya semua daripada kita mengingati kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bentuk dan acara. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan itu bukanlah semata-mata sambutan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi biarlah dengan segala apa yang kita buat itu, dengan segala apa acara yang kita laksanakan itu, untuk menambahkan ketakwaan kita dan cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Biasa kalau kita sambut hari kelahiran ni, kita akan menambahkan rasa cinta dan sayang kepada seseorang. Contoh, kita sambut hari lahir anak kita, itu tanda kita sayang kepada dia. Kita sambut hari apa? Hari lahir isteri dan suami kita, itu tandanya kita sayang kepada mereka. Jadi begitulah juga, mudah-mudahan dengan sambutan yang kita buat itu memberi peningkatan kepada cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada 2 minggu lepas ada sedikit sambungan cerita dari apa yang kita bacakan. Cuma bila saya baca balik, kalau kata nak tinggal pun tak apalah, sebab dia hanya tambahan kepada cerita apa yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas. Cuma pada malam ini sukalah saya nak baca satu hadis yang panjang berkenaan dengan ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sedang molek kita sambut hari kelahiran Nabi ni, kita nak tengok bagaimana ketaatan, keadilan Nabi SAW dalam segala apa yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ba'atha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yamani bi Zuhaibatin fi adimin makrusin ala tuhafsal min turabiha qala faqasamaha baina arba'ati nafarin baina Unaynata ibni Badrin wa Aqra'a ibni Habisin wa Zaidil Khayli warrabi'u imma Alqamatu wa imma Amir ibn Tufayl faqala rajulun min ashabiha ashabihi kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula'i qala فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجه نتين ناشز الحبهة كث اللحية مخلوق الرأس ومثمر الإيذار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن والد يا رسول الله ألا أدرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم يؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقفي فقال إنه يخرج من دئدئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يزاوز هناجرهم يمركون من الدين كما يمرك السحم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. Satu hadis yang panjang berkenaan dengan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermasuk daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Ali bin Abi Talib mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentuk emas yang belum dibersihkan daripada tanah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikannya kepada 4 orang. Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis, Zaid al-Khayli dan Alqamah atau Amir bin Tufayl. Melihat hal itu, ada seorang berkata, kami lebih berhak atas emas tersebut daripada mereka ini. Perawi mengatakan ketika khabar itu didengari Nabi SAW, baginda lalu bersabda, tidakkah kamu mempercayaiku wahal aku adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan yang di langit, yakni Allah. Aku menerima khabar dari langit pagi dan petang. Dia, perawi berkata, tiba-tiba seorang lelaki dengan mata yang cekung, tulang pipi yang cembung, dahi yang menonjol, berjanggut tebal dan berkepala gondol, mengangkat kain sarungnya lalu berkata, ya Rasulullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Nabi pun bersabda, sungguh celaka kamu, bukankah aku adalah orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah? Dia, perawi berkata, lalu orang itu segera beranjak dari tempat duduknya. Khalid bin Al-Walid berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Nabi bersabda, jangan, boleh jadi dia mengerjakan solat. Khalid pun berkata, betapa ramai orang yang solat namun lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Nabi SAW pun bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia
atau merobek isi perutnya. Lalu perawi berkata, kemudian Nabi melihat orang itu tak tala dia beranjak pergi. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul satu kaum yang membaca kitab Allah, tetapi bacaannya tidak melewati tengkuknya. Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Aku kira Nabi juga bersabda, seandainya aku bertemu dengan mereka, nescaya aku akan membunuh mereka sebagaimana bangsa Thamud dibinasakan. Hadis ini diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang ini nak menunjukkan kepada kita keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan emas yang nak dibahagikan kepada 4 orang yang kita sebut tadi. Tetapi ada seorang lelaki bila tengok Nabi nak bagi kepada 4 ni, dia kata akulah paling berhak untuk mendapatkan emas tersebut. Lalu seperti ia mempertikaikan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah orang yang paling dekat ataupun orang yang paling dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi mengutuskan Ali bin Abi Talib ke Yaman untuk memimpin dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di sana beliau juga mengambil zakat daripada mereka yang berkewajipan untuk membayarnya serta memutuskan perkara-perkara yang menjadi perselisihan antara mereka. Zakat adalah satu benda yang kita harus percaya dan beriman untuk sama-sama kita mengeluarkan zakat sekiranya cukup dengan kadar yang telah ditetapkan. Kadang-kadang kita berasa rugi ataupun sayang nak keluar zakat. Sebab apa? Sebab kita rasa bila keluar zakat ni kita contoh nak keluar pitih zakat hak kena bayar, kita rasa pitih kita kurang. Ada hak pernah jumpa dengan saya, dia kata sebab apa dia ni macam menega dengan keuntungan yang banyak, tetapi duit itu dia rasa tak cukup semua. Tak. Biasa orang nega ni gitulah. Lagi boleh cari, lagi cari nak kau banyak. Bila hilang sikit je rasa tak jadi. Tak. Jadi dia tanya saya sebab apa? Jadi saya pun tanya balik. Zakat yang diwajibkan setiap tahun mengikut haul yang ditetapkan tu keluar tak? Dia kata lama dah tak bayar zakat. Tak, duit banyak dalam bank, tanah banyak, dia nega tanah dan sebagainya, tapi tanya zakat dia tak bayar. Kok bila jadi gitu kok dia pakat tanya tak ngok kan. Saya kata bayar zakat mudah je. Tak kira zakat hak mana hak kena wajib tu bayar. Pula dia kata nak bayar siapa? Hak paling dekat, hak paling afdal adik-beradik kita hak susah. Tak. Kadang-kadang orang kita bayar zakat ni dengan terawa tapi tak tengok pun ahli keluarga kita hak susah. Tak. Dia kata tak boleh ni adik-beradik Buat apa tak boleh? Boleh. Tak, paling afdal kita bayar zakat kepada adik-beradik kita yang susah. Jadi bayarlah dia ni kepada adik-beradik hak yang susah. Ini ni realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak, nak keluar zakat sayang, nak bagi ke adik-beradik sayang, rela tengok adik-beradik kita ni hot jelah, hot kata kurang sikit daripada kita. Tak, kita pakai Audi, adik kita pakai kaca je. Tak, contoh. Tu pun sayang nak bagi mengikut keperluan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini juga berlaku, kisah yang disebutkan dalam hadis ini berlaku sebelum haji wada. Maka Ali pun kembali dari Yaman dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika haji wada. Sebelumnya dia pernah mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul emas yang belum dibersihkan daripada tanah. Tak, kemudian Nabi membahagikan kepada 4 orang tadi yang diharapkan keislamannya. Bermaksud
Nabi nak bagi mah ni kepada orang yang bukan Islam. Dengan mengharapkan sesuatu ataupun mengharapkan daripada pemberian Nabi SAW ini, mereka ni masuk kepada Islam. Dan mereka semua adalah pemuka kaum masing-masing. Jika mereka masuk Islam, maka ramai yang akan menuruti mereka untuk masuk Islam. Dan Nabi nampak dah, kalau kita boleh pegang kepala dia lah, kita sebut pembuka kaum masing-masing. 4 orang ni adalah mungkin ketua kabilah kita sebut, ataupun mungkin ketua di tempat masing-masing. Kalau kita boleh pegang dia ni bermaksud mereka akan bawa orang yang bersama mereka ni masuk Islam. Nabi nampak macam tu. Tak? Kita kadang-kadang buat sesuatu ni nak boleh harap kita mula. Tak? Aku mung sikit ni, sekian. Tapi lepas ni kalau ada benda aku mula. Gitu. Tak? Jadi atas sebab itulah Nabi SAW memberi mereka emas agar ia menjadi pendorong kepada mereka untuk peluk Islam. Di samping menjenakkan hati-hati mereka, ada pun mereka yang telah masuk Islam sebelumnya, maka diberikan harta tersebut untuk menguatkan dan meneguhkan keimanan. Ada 2 yang disebut oleh Nabi SAW. Orang bukan Islam kita bagi untuk dia sebagai satu dorongan untuk dia masuk Islam. Yang dah Islam ni kita bagi untuk menguatkan keimanan mereka. Untuk kuatkan iman mereka. Dan ketulang emas tersebut adalah sebahagian daripada 1/5 sahaja hak Allah dan Rasulnya. Para ulama tidak memasukkannya sebagai sebahagian daripada harta ghanimah, dan boleh jadi itu adalah harta zakat. Emas tadi adalah 1/5 daripada yang disebut adalah harta zakat. Dan apabila Nabi memberikan harta tersebut kepada 4 orang yang disebutkan tadi, yang bukan Islam ni, maka adalah seorang yang kita sebut tadi, orang Islam dah berkata kepada Nabi bahawa kamilah yang lebih berhak untuk memiliki emas tersebut. Mungkin dia beranggapan dah orang ni, 4 orang ni bukan Islam, dah aku ni Islam, sepatutnya Nabi bagi aku lah sebab aku dah Islam. Tapi sebagaimana yang kita tahu, Nabi ni adalah orang yang paling dekat dengan Allah, yang terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi boleh orang kata Nabi ni tahu apa kehendak daripada yang nak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tahu, dengar seorang Muslim berkata demikian, Nabi pun kata, tidakkah kamu mempercayaiku wahai aku adalah orang yang dipercayai oleh zat yang di langit, yakni Allah. Aku menerima khabar dari langit pagi dan petang. Bila ada orang pertikaikan keputusan ataupun keadilan Nabi, Nabi pun tanya, mudah percaya ke aku ke? Aku ni adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni pagi dan petang. Jadi dengan maksud Allah mempercayaiku sebagai pembawa risalah untuk penduduk bumi, dan kamu tidak mempercayaiku wahai penentang keputusan dan orang yang serupa denganmu dalam kalangan mereka yang tersesat dari jalan petunjuk. Kadang-kadang kita melihat perkara yang dibuat ataupun ditunjukkan oleh Nabi SAW ini hanya sekadar kita tahu cerita, tapi hakikat dalam kehidupan kita, kita tak ikut pun apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ni kita kena cek balik. Kita kena cek balik. Berarok sedap berarok selawak ni sedap. Baru ni saya masuk juga hak pekat negeri, lelah juga rasanya. Mula-mula 2.8 kilo ngelah sekali 3.4 kilo jalan. Masa merdeka itu 4.4 kilo, jauh lagi. Kena maulud baru ni 3.4 kilo, kurang sekilo. Suka jalan ramai-ramai. Kalau jalan seorang, ada suka jalan seorang, jalan daripada rumah ni pergi patah ke, kita jalan ramai-ramai ni dengan selawat
kena pulak dengan baju Melayu bersamping bersongkok. Allah. Tak. Pegang spanduk bunga mangga lagi. Semangat. Selawat. Siapa kering tekak pun selawat. Ada pula hok kelek air bagi mana hok kering tekak tu tengah selawat bagi pula air. Tak. Sungguhnya kita selawat nak katakan bahawa kita ni cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedar tak kita bahawa apa sunnah yang terbesar Nabi tinggalkan kepada kita? Sunnah yang terbesar Nabi tinggalkan kepada kita. Tak, kalau tanya budak-budak, baru ni saya mewakili Ustaz Khalil YB Boni pergi rasmi program Maulud di sekolah kebaikan. Tak, budak-budak ni lebih kurang 1000 orang. 1058 rasa. Kita tanya. Tak, sebab apa kita apa sunnah yang anak-anak ni tahu? Jawapan hak paling hak utama dia keluar tu adalah dia kata sunnah Nabi adalah makan kurma. Makan kurma. Lepas tu saya tanya pula, dah makan kurma tak? Tak. Dah makan. Lepas tu tanya lagi, apa lagi? Tak, sunnah yang tahu. Dia kata buat baik. Buat baik, betul lah. Nabi. Tak. Buat baik dengan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tak, Nabi diutuskan ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab tu kena ambil akhlak Nabi. Tanya lagi, pakai jubah. Tak. Budak-budak dia jawab. Tapi matlamat yang paling utama, matlamat yang paling besar Nabi tinggalkan kepada kita adalah untuk menyebarkan risalah Islam itu sendiri. Hak ni paling besar. Kita baca sejarah berapa puluh tahun Nabi menyebarkan dakwah. Tak, dengan cara yang bersembunyi, dengan cara yang terang-terangan. Pihak awal Nabi berdakwah secara bersembunyi. Tak, takut. Kerana ketika itu banyaknya orang baru nak terima, orang baru tahu berkenaan dengan Islam. Tak, masyarakat hidup dalam keadaan jahiliah. Selepas berpuluh tahun, tak, Nabi menyebar dakwah secara bersembunyi. Tak, siapa fasa yang kedua secara terang-terangan. Dalam dakwah Nabi ni, apa yang Nabi tak terima daripada musuh Allah Subhanahu wa taala? Tak, macam-macam ragam. Kena pekong batu, kena pekong tahi, kena pekong pelbagai apa yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sunnah yang terbesar yang mudah-mudahan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi ni kita juga turut untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ni, yang pertamanya di kalangan ahli keluarga kita. Dah. Mungkin tak mampu nak sebar, tapi orang kata kulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Dah. Kita tengok contoh kita sebagai seorang suami. Dah. Sebagai seorang suami, kita tengok isteri kita ni tak menutup aurat contohnya. Tak. Aurat ni siapa suruh? Tak. Allah Ta'ala suruh, dan Nabi juga suruh kepada kita untuk menutup aurat. Jadi kita tegurlah isteri kita. Tegur. Jangan lock saja. Tak. Kena tegur. Pula mak ayah bila tengok anak-anak kita keluar tidak menutup aurat, terutamanya anak-anak ni perempuan, kita kena tegur. Jangan lock saja. Begitu juga dengan anak-anak lelaki, ada buat salah, tak sembahyang contohnya, kita kena tegur. Dan panduan ni telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita baca bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita bahawa umur 7 tahun kena start dah ajar anak-anak kita untuk sembahyang. 7, 8, 9, 3 tahun kena buat latihan sembahyang. Bila masuk umur yang ke-10, ada peringkat yang seterusnya, kena rotang pula sikit. Tak, Nabi dah susung ataupun Nabi dah memberi panduan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. 7 tahun ajar sembahyang. 9 tahun ajar sembahyang. 10 tahun ajar sembahyang. 12 tahun ajar sembahyang. 13 tahun ajar sembahyang. 14 tahun ajar sembahyang. 15 tahun ajar sembahyang. 16 tahun ajar sembahyang. 17 tahun ajar sembahyang. 18 tahun ajar sembahyang. 19 tahun ajar sembahyang. 20 tahun ajar sembahyang. 21 tahun ajar sembahyang. 22 tahun ajar sembahyang. 23 tahun ajar sembahyang. 24 tahun ajar sembahyang. 25 tahun ajar sembahyang. 26 tahun ajar sembahyang. 27 tahun ajar sembahyang. 28 tahun ajar sembahyang. 29 tahun ajar sembahyang. 30 tahun ajar sembahyang. 31 tahun ajar sembahyang. 32 tahun ajar sembahyang. 33 tahun ajar sembahyang. 34 tahun ajar sembahyang. 35 tahun ajar sembahyang. 36 tahun ajar sembahyang. 37 tahun ajar sembahyang. 38 tahun ajar sembahyang. 39 tahun ajar sembahyang.
Kadang-kadang kita berbangga anak kita umur 7 tahun 30 hari puasa penuh. Oh tu biasa kok. Biasa mak-mak ni anak aku 7 tahun puasa penuh. Anakmu ke mana? Anak aku tinggal sehari. Semayang ke mana? Tak apa, puasa lah dulu. Ni di antara ada kesilapan-kesilapan kita untuk mendidik anak-anak. Jadi kena balik, kena baca sejarah ataupun panduan-panduan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW ni dalam mendidik anak-anak kita. Ini bukan apa? Ini adalah satu kewajipan untuk sebarkan dakwah Islam itu kepada seluruh masyarakat. Kita bermula dengan ahli keluarga kita. Tak, yang salah tegur. Cara tegur banyak kaedah. Tak. Kadang-kadang kalau dulu saya kok, dulu zaman-zaman kita kecil, zaman-zaman saya lah, ni nak masuk 40 ni, dulu cerita sedap waktu asar, waktu garik. Tak. Kalau ada hak sebaya dengan saya, dulu asar cerita Flashman. Tak. Marksman. Medan tak meh? Flashman. Tak dulu. Asarnya ada Flashman, Ultraman, bagai-bagai. Tapi arwah ayah saya ni jenis orang beken. Tak. Tutup lah TV. Kipas tak dibuka tidur malam. Arwah ayah saya. Kalau kita buka kipas, mak tengah malam kita rasa panas. Pada jeruk kita tidur. Bila kita tanya buat apa, abah tutup kipas. Mau nak mati tu. Kejut saya. Ayah dia tu mau nak mati. Buat apa pula? Kipas ni, kipas gini kan, hak cek bukan hak gini rumah. Tak. Hak cek ni bila dia musing, angin tu akan merosakkan paru-paru kita. Orang dulu. Tak. Marah pasal kipas ni. Badan kita berpeluh jeruk rasa. Tak. Maksudnya kalau boleh ayah hak cak mana gitulah. Arwah ayah saya ni kalau duduk surah patah batu buruk tu, dia tak kira anak siapa je. Bising dalam surah, dia berdal lalu. Tak, mari sini kita kena belajar dia kata. Zaman budak-budak biasalah. Tak. Orang tahiyat akhir, terutamanya bulan puasa, main tujil dulu. Orang tahiyat akhir kok, main tarawih, naik bubung-bubung, duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum. Dulu gitulah. Lah ni budak-budak tak kenal dah tujil. Dia kata benda tujil. Tak. Lah ni duk main dalam handset di belakang. Tapi main handset boleh pitih lah ni. Tak. Baru ni ada saya baca satu berita umur 3 ke 4 tahun. Lebih kurang tapi tak sampai 7 tahun. Main ni duit ribu-ribu dalam akaun. Jenis mok somai kot. Tak. Tapi kena tengok. Tak, kena pantau anak-anak kita ni supaya tidak berlaku apa yang disebut perkara-perkara yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sunnah yang terbesar Nabi tinggalkan kepada kita ni adalah untuk sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bermula dengan ahli keluarga dan sebagainya. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, bila dah orang Muslim seorang ni sebut kepada Nabi, aku yang berhak ni, berdirilah seorang lelaki yang di antara ciri-cirinya adalah bermata cekung, tulang pipi yang cembung, dahi yang menonjol, berjanggut tebal, berkepala gondol dan kain sarungnya diikat tinggi. Dia kemudiannya berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bila sebut gitu Nabi pun bersabda, sungguh celaka kamu, bukankah aku adalah orang yang paling berhak di muka bumi ini untuk bertakwa, takut kepada Allah. Maksudnya Nabi adalah orang yang paling berhak dan paling utama dalam ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bila jadi gitu adik, ada seorang sebut kepada Nabi, takutlah kamu kepada Allah dengan keputusan yang kamu buat tu. Bila sebut gitu Nabi sedikit marah lah. Sebab apa? Aku adalah Nabi SAW. Aku yang paling utama dan berhak untuk takut kepada Allah atas muka bumi. Maksudnya dia buat tak percaya kepada Nabi SAW. Begitu juga kita, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi pandukan kepada kita ni, kita kena buat, tak, tanpa sebarang keraguan. Sebab apa kadang-kadang kita malas nak buat ni, sebab benda yang nak mendambakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak halangan. Tak, banyak halangan yang
kita perlu hadapi. Kadang-kadang kita nak baik, orang sebelah kata tak. Contoh nak semayang tak, lepas ada semayang maghrib ke semayang isyak ke, bangun nak semayang 2 rakaat sunat, orang pun tengok kata lalu, tunjuk aling lah tu. Orang kita memang biasa gitu tak. Contoh esok mari taklah esok hari Jumaat, biasa hari Jumaat mari sejik nak main Jumaat pakai jubah. Lepas tu orang kata lalu, mana hari Jumaat dia pakai jubah. Ada mulut-mulut orang kita ni memang gitu tak. Moleknya pakai sekali tak. Pakai sekali biar penuh sejik ni, orang pakai jubah je belaka tak. Tapi gitulah orang kita tak. Nak bangun tengah malam malah kadang-kadang bukan orang kata pun, kita bangun rumah kita bukan ada orang tengok, bangun malam ni hanya kan riak pula, kan orang tahu kan. Macam-macam tu daripada dalaman kita. Jadi nak buat benda baik ni, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, kita mesti laksanakan tanpa adanya ragu-ragu. Kerana apa? Kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah dalam kesesatan yang sangat nyata ketika seseorang menganggap suatu ketaatan itu sebagai satu kemaksiatan. Lelaki yang menentang keputusan tersebut menganggap bahawa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemaksiatan dan kezaliman, sehingga dia menampakkan dirinya sebagai orang yang menyuruh Nabi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhal apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu ketakwaan dan ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah nampak? Kalau kita tak setuju dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena berpatah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah kalau kita nak sebut apa yang Nabi suruh, tak, daripada sekecil apa yang Nabi ajar sehinggalah sebesar-besarnya kita sebut tadi menyebarkan risalah dakwah ini. Tak, nak makan pun Nabi ajar doa makan. Nak makan, tak, nak makan tu Nabi ajar juga doa makan. Nak masuk tandas tempat yang kotor kita sebut, tak, Nabi juga ajar bagaimana kita nak masuk, ada doa. Dan nak keluar pun ada doa. Nak masuk masjid ada doa. Nak kabarnya kepada kita bahawa sekecil-kecil perkara dalam Islam ni ada panduan dan juga ada rujukan. Apatah lagi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Setiap apa yang kita laksanakan ini akan dinilai oleh pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi memberi amal tersebut kerana Allah untuk menolong agamanya dan memberi petunjuk kepada sekalian hambanya. Tak kala lelaki tersebut telah pergi, Khalid bin Al-Walid pun berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku membunuhnya." Tak. Namun baginda menjawab, "Jangan, boleh jadi dia mengerjakan solat." Khalid Al-Walid pun berkata, berapa banyak orang yang solat namun lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Jadi insya-Allah kita sambung semula orang azan tu. Mudah-mudahan apa yang kita baca setakat ini kita dapat hadamkan bahawa Nabi adalah seorang pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak munasabah, dan kita tahu bahawa Nabi ni adalah orang yang maksum, yang tidak ada dosa padanya, dan dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan apa yang ada pada kita hari ini. Dan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.